Bit siapa ni? Bit Datuk. Oh ni teh tot sot ko. Sot. Itu sejuk. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudara yang sapa sewe dan sapa ke Masjid Darul Istiqlal pada malam ini. Kami sebagai atas nama ahli jawatan kuasa Masjid Darul Istiqlal Jakir, tak pernah lagi kita undang Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, yang mana kita biasa tengoklah, biasa ikuti. Saya pernah juga ikuti di dalam kuliah-kuliah beliau, dan terkena dan oleh kerana musibah banjir yang berlaku pada akhir bulan 12 lepas baru ni tu, akhir tahun baru ni, jadi satu hikmah dari Allah Ta'ala untuk mengadakan irak lagi hubungi di antara. Saya kenal juga dengan doktor pada masa duk mengaji, walaupun tidak rapat sangat, tapi jadi kita kenal lah. Pada masa tu kita boleh hubung silaturahim lagi. Dan apa yang ada alat-alat ni daripada Datuk dan daripada pegawai-pegawai pekerja-pekerja yang bersama dengan Datuk ni untuk mengadakan alat-alat suara yang ada kita dengar pada malam ni. Dengan itu saya tidak panjang masa. Saya menjemput Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman untuk menyampaikan satu kuliah, kuliah Maghrib, kuliah Maghrib. Masa terhenti pada Datuk nak panjang mana boleh. Saya mempersilakan Al-Fadil Datuk Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dipersilakan. Muslim. Muslim. Life, sir. Life. Ini tak apa. Ini apa bagus ni? Bagus dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi la yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Ahmad selaku imam dan juga pengacara majlis, yang dimuliakan Fadhil Ustaz Abdul Aziz, timbalan yang dipertua Majlis Islam, dan semua para asatizah, tuan-tuan guru,
ahli yang terkuasa Masjid Al-Istiqlal Yakan, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Jumaat 2 hari bulan 2 2024, alhamdulillah ana dapat sampai ke masjid tuan-tuan, dapat salat berjamaah di sini dalam suasana yang begitu ceria, yang begitu cantik. Walaupun kita dilanda banjir, tapi nampak suasana sudah pulih, kata orang, comel semula. Dan insya-Allah mudah-mudahan nama dia pun Masjid Istiqlal, masjid yang tersendiri. Kita berdoa pada Allah SWT, semoga Allah Ta'ala bebaskan kita daripada belenggu kehidupan dunia, daripada bebaskan kita dan keluarga kita daripada belenggu neraka, ke syurganya, amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah tajuk perbincangan kita beberapa sebab bagaimana untuk mendapat ketenangan apabila ditimpa ujian dan juga musibah. Kita hidup manusia ni tak lari daripada dua keadaan. Waktu kita suka, alhamdulillah, gembiralah kita. Waktu kita ditimpa ujian, maka disitulah terserlahnya siapa kita. Sebelum ada ujian, orang tak tahu. Orang tak tahu kita ni pesi mana. Betul tak? Nampak macam warak, nampak macam sabar. Sekali Allah Ta'ala uji, di sana terserlahnya siapakah watak sebenar kita. Maka di situ kita perlu mengambil perhatian kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Nabi kata pelik benar kerja orang mukmin. Kerja urusan orang mukmin ni pelik. Inna amrahu kullahu khair. Semua orang mukmin urusan dia baik belaka, comel belaka orang mukmin. Wa laisa dzaka li ahadin illa lil mukmin. Nabi SAW bagi tahu tak ada sifat ini, sifat khair ini kecuali bagi orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Semoga Allah jadikan kita di kalangan orang yang baik ini. Apa dia sifat dia? Dua sifat. In asabathu sarra syakar. Bila Allah uji kita dengan kesenangan. Jadi dua yang uji kita ni, sama ada Tuhan uji dengan senang, adakah kita syukur, ataupun kita lari daripada landasan yang baik. Allah uji Qarun. Qarun ni ikut Nabi Musa. Tapi bila Allah uji dia dengan kekayaan, dia lupa diri, lupa daratan, lupa Tuhan, lupa segala-galanya. Jadi kita orang mukmin lah. Nabi kata apa? Syakar, dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur itulah kita kena tengok macam mana kita nak syukur. Maka para ulama menggariskan syukur itu sama ada dengan lidah. Kita kata alhamdulillah, syukur. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, syukur. Tapi setiap kategori syukur ada cara dia. Orang yang berilmu, dia syukur dengan ajar orang. Kita ada ilmu, jangan duk bakhil. Setengah orang ni bakhil ilmu banyak, tak mau mengajar. Orang tanya pun tak saya jawab. Dia kata cari ustaz lain lah. Jadi masalah pada kita, ilmu banyak tapi bakhil. Ada orang kaya, syukur dia macam mana? Infak. Dia bagi infak, bagi sedekah, bagi segala perkara yang diberi. Tengok orang susah tolong, tengok orang perlu bantuan, kita bantu. Itu syukur orang kaya. Dan lebih-lebih lagi, yang paling besar sekali bagi orang kaya ni zakat.
bermula dengan zakat. Sebab zakat ni bukan duit dia. Zakat ni 1/40 daripada harta kita hak orang lain. Ini kita kena faham situ. Bukan hak aku ni. Contohnya kita ada nak sunafak banyak. Kalau di Malaysia 40 juta banyak dah. Kalau sini 40 juta ni sikit. 40 juta baru berapa ringgit baru? 40,000. Tak sih. Nak 40 juta Malaysia jadi berapa? 40 juta gitu. Banyak dah. Jadi 400 lah. 4 miliar. 400 juta. 400 juta baru kemah. Mana kalau kita ada 400 juta, kita kata kalau 40,000 tadi, 40 juta ni, 1 juta untuk orang miskin, asnaf yang ada dalam harta kita tak boleh kita pakai. Itu dia panggil syukur orang kaya. Dia kena bayar zakat yang pertama sekali, kemudian dia kena infak fisabilillah. Itu dia panggil tanda, mana tanda syukur tu banyaklah. Syukur orang yang kuat, orang hebat, orang gagah, cara dia. Sifat yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in asabathu darra, kalau Allah Taala uji kita dengan susah. Susah ni banyak macam tuan-tuan. Ada kalanya susah tak ada duit, tak ada harta, susah. Mari banjir, susah ke senang? Banjir mari tak banyak hari, 3 hari dia mari. Ke berapa hari mari? Banjir mari apa hari? Masjid kita ni sekali apa hari? 3, 4 hari ya. Tapi hak susahnya 4 bulan. Ana yang mudah tahu cerita banjir ni sebab pada 24 hari bulan 12 2014, 10 tahun dulu, pondok kita kena banjir. Rumah kita nampak atap ya. Jadi bila kita orang kata orang yang melalui pengalaman ni lah, kita nak mudah nampak bagaimana pertolongan, bagaimana bantuan yang patut kita kena tolong. Jadi kita tengok sabar. Bila Allah Ta'ala beri ujian kepada kita, kita sabar. Sabar ke tak sabar? Kalau air naik atas rumah, cari perahu lah dulu, pergi cari tempat pelindungan. Lepas tu kita balik basuh lah rumah tu. Kalau duduk marah ke hujan, marah ke air, tak turun-turun juga. Allah uji kita dengan sakit, kita tak sabar, kita mengamuk. Bahasa penyakit ni mari, tak kenal orang penyakit ni, kita marah, bertempik. Habis hospital bagi nak tolong kita, tak ada masalah. Selesai ke tak ada masalah? Tak selesai. Macam nak selesai? Walaupun kita bertepik, walaupun kita apa jadi pun tidak akan selesai masalah, sebab penyakit itu tidak akan pergi. Bahkan yang ruginya 2 perkara. Rugi yang pertama, penyakit tak hilang. Orang yang kena kita tak sabar. 1. Rugi yang kedua, kita akan rugi pahala yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kata aku sediakan pahala bagi orang yang sabar tanpa limit, tanpa hisab. Pasal apa dia kata tanpa hisab? Ulama tafsir kata sebab tahap kesabaran tak sama. Ada orang zaman kita ini, bahasa jenis zaman dia panggil media sosial. Media sosial ni sini orang panggil apa? Facebook. Facebook kena? Mana ada orang tak kena tak? WhatsApp kena? WhatsApp. Kau orang panggil apa WhatsApp sini? WhatsApp juga. Kalau nak suruh bunyi Arab dia panggil WhatsAppi. Itu mazhab baru lah ni, dia panggil mazhab WhatsAppi. Habis main WhatsApp lah kau. Bila dia sakit, habis orang atas dunia dia tahu belakang. Dalam grup WhatsApp dia cerita, dalam grup Facebook dia cerita. Kita kata orang ni habis orang dia tahu. Habis orang tahu dia sakit. Maka kita kata ini kelemahan kita. Tak boleh ke? Kita bagi tahu. Kita tak kata tak boleh. Tapi darjat kesabaran tak sama dengan orang yang diam, hanya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengadu kepada doktor nak berubat dia, dengan orang duk mengamuk di media sosial, cerita dia sakit, kata macam-macam. Kita kata tidak sama darjat kesabaran. Maka Allah Ta'ala anugerahkan
bagi orang sabar bila dia hisab, sebab ada orang yang sabar tahap tinggi, ada orang sabar tak apa tinggi dia punya tahap. Kita kata itulah, maka Nabi kata bila orang ini diuji oleh Allah Ta'ala sabar, dia sabar, fakana khairan lah, maka itu yang terbaik bagi dia. Rawahu Muslim. Jadi dalam hadis ini para jemaah sekalian, kita nak faham tentang yang pertama fadilatul iman, kelebihan orang yang beriman. Bila kita kata kita orang beriman, alhamdulillah, bila kita duduk dalam suasana ramai orang yang tidak beriman, Allah pilih kita orang beriman, kita kata nikmat besar, kita telah dapat anugerah daripada Allah Azza wa Jalla, nikmat iman. Nikmat iman ni bukan senang, payah nak dapat nikmat. Sebab berapa ramai orang yang kita kenal, kawan-kawan yang kita kenal, duduk sebelah rumah orang Islam, tapi dia tak masuk Islam. Jadi iman itu, kerja kita pendakwah ni, dia panggil hidayah tu ada dua. Hidayah ni ada dua. Satu dia panggil hidayatul irsyad, satu lagi dia panggil hidayatul taufik. Tanda, kena tanda ni hak kita bagi tahu ni. Lepas pada ni kita akan tanya soalan-soalan, siapa dia boleh jawab, hadiah ni akan begini. Apa yang dapat kita ni tak ada jual sini. Kita ni hadiah bagi orang jawab soalan. Ingat molek dah. Hidayah ada berapa jenis? Dua. Yang pertama dia panggil hidayatul irsyad. Hidayah mana kita ajar orang, kita tunjuk hak molek pada orang, kita cerita pada orang. Itu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh sahabat, disambung oleh tabi'in, disambung oleh kerja tok imam, tok khatib, tok ustaz, tok baba, semua orang, tok guru, semuanya sambung kerja menyampaikan ilmu kepada orang. Itu dia panggil hidayatul irsyad. Tapi yang orang buka dada, orang buka hati, orang nak terima, bukan kerja kita, itu di bawah kerja Allah Azza wa Jalla. Kalau kerja kita suruh orang terima dakwah kita, tuan-tuan ingat tak, orang yang paling utama menerima Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Siapa dia orang patut mula-mula terima Islam? Siapa? Khadijah Islam awal-awal lagi, mula-mula sekali masuk Islam. Kena jawab sorang-sorang baru boleh hadiah. Kalau jawab rahmat habis kita ni. Siapa? Bunyi jauh-jauh ya. Kita nak suruh bunyi dekat. Bunyi jawapan ni. Tak depan ni. Siapa jawab ni? Nama apa? Siapa dia? Tak hak. Orang hak patut terima ni. Abu Talib. Jawapan betul. Abu Talib ni pasal apa? Dia patut orang yang terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Sebab dia saya ke Nabi. Saya kata orang saya senguti, saya pelik. Saya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih Sayyidina Ali anak dia saya ke Nabi lagi. Tapi Nabi hanya boleh hidayatul irsyad. Adapun hidayatul taufik, hidayah nak buka hati Abu Talib supaya terima Islam, itu di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Karena itulah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu suka, kamu sayang. Yang boleh bagi hidayah Allah. Maka itu dia panggil hidayatul taufik. Ingat dah, hidayah berapa jenis? Dua. Yang pertama hidayatul irsyad, yang kedua hidayatul taufik. Alhamdulillah. Ingat rasa Pani nak tanya pula Pani ni. Baik. Itu dia panggil nikmatul iman. Iman ni satu nikmat. Kerana itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu pada kita para jemaah sekalian, yang mula-mula sekali bila kita nak cari ketenangan, dia panggil tenang dengan ujian, tenang dengan dalam kehidupan semua sekali. Yang pertama sekali, tuan-tuan tanda, anak akan senaraikan di sini lebih kurang 10 perkara. Habis 10 ni kita berhenti semaya Isya, insya-Allah. Pasal pengurusi kata ikut kita nak berhenti pukul apa. Agak-agak tuan-tuan sanggup sampai pukul apa?
Jangan takut kita. Sama masuk Isya kita berhenti lah. Yang pertama, tanda ini sebab-sebab yang membawa manusia ini jadi tenang, manusia ini jadi baik. Yang pertama sekali, al-imanu billahi ta'ala, kita beriman kepada Allah dan kita redha Allah sebagai Tuhan kita. Letak situ. Yang pertama sekali, beriman kepada Allah. Sebab Nabi sebut tadi, ajaban li amril mu'min, yang peliknya keadaan orang beriman, itu yang pelik. Orang beriman itu pelik. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, apabila orang ini beriman, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Nabi kata zaqa ta'mal iman, akan merasai kemanisan beriman itu dengan syarat man radiya billahi rabba. Siapa dia reda Allah sebagai Tuhan dia. Mu reda Allah sebagai Tuhan? Ya. Tak nak hal lain dah, tak sah. Wabil islami dina, dan Islam sebagai agama, sebagai din. Agama din ni banyak makna. Islam sebagai agama. Kalau kita kata agama, apa dia? Cara hidup, cara kita beramal, cara kita buat kerja, bahkan cara kita nak mati dengan cara Islam. Alhamdulillah, nikmatnya kita mati di atas keimanan dan hidup dengan cara Islam. Orang tak hidup cara Islam payah. Ana kawan-kawan kita ajak pergi melawat negara Jepun. Orang sini berasa kagum tak kagum dengan Jepun? Kagum. Pasal apa kagum kau gapo Jepun? Kagum kau gapo Jepun? Besok pergi pak dia. Lepas tu? Kagum kau gapo Jepun? Orang comel? Tak comel mana? Kagum ke kereta dia ada? Kereta Jepun bisa. Belum beli kereta Jepun ni. Nampak-nampak goh boleh pakai kereta Jepun. Mana? Tuan-tuan kena ingat, orang Jepun ni payah hidup, payah mati. Nak hidup payah, mati payah. Pasal belanja hidup dia besar, nak mati dia susah. Bayaran ni kita kata payahnya nak mati. Siapa mereka akhir sekali tak ada orang nak bayar, banyak dia punya bakar. Itu dia panggil, kita nampak dunia dia senang, tapi sahabat saya yang duduk berdakwah di Jepun, dia kata Jepun ni hidup pun susah, mati pun susah. Allahu Akbar. Jadi kita orang beriman, alhamdulillah, walaupun kita hidup taklah susah, tapi mati kita insya-Allah, kalau kita mati dengan beriman, kita mati dengan husnul khatimah, senang di dunia, bahagia di akhirat insya-Allah. Pada itulah kita kena banyak berdoa. Allahumma khtim lana, kata Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dengan mati yang baik. Nah, itu yang paling penting sekali. Mati mana, waktu bila, itu Allah Ta'ala pilih. Allah Ta'ala. Yang kita nak hari ni husnul khatimah. Ada juga orang minta khas, minta nak mati malam Jumaat, nak mati Mekah, nak mati di Madinah, nak mati situ sini. Kita kata yang pentingnya husnul khatimah, itu penting. Mati di mana Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Yang pentingnya kita mati dalam keadaan beriman, mengakhiri hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, jadi bila kita terima Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, Muhammad sebagai nabi. Siapa dia ada tiga ni, dia akan rasa ta'mal iman, akan rasa kemanisan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bila, macam mana kita nak rasa iman tu manis tak manis? Macam mana nak? Kita tengok kepada ketenangan hidup kita. Bila kita beramal, kita rasa tenang, rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita rasa dunia ni hanya kecil, sementara bagaimana kata orang, dunia tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia ni tempat apa? Tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Boleh beza ke perkataan meninggal dengan tinggal? Boleh? Hancur kata nak dengar.
Tempat tinggal bakal duduk situ. Kalau meninggal tak kekal. Bunyi lagi orang lain. Siapa dia nak jawab? Sila. Nak suruh semangat ni. Betul dah tadi tu. Tak takut ada orang nak hurai lagi ada. Kita kata dunia bukan tempat tinggal. Lalu ni kita duduk bukan sementara ya, berapa hari lagi. Tak tahu berapa hari nak duduk. Ada orang mungkin setahun, ada orang mungkin 10 hari, ada orang mungkin 10 tahun lagi, tak tahu. Tapi dunia adalah tempat meninggalkan kebaikan. Dalam surah Yasin kita baca aqaddamu asarhum. Apa yang kamu tinggalkan di atas dunia ni, tinggalan yang baik, itulah dikatakan oleh orang, para pendakwah kata, tuan tulis kata pendakwah ni, lepas ni kita tanya pula. Dia kata manusia yang baik, dia mati, kebaikan dia tak mati. Manusia yang baik, yang bahagia, dia mati, kebaikan dia tak mati. Ada kau orang lagi ni? Ada. Orang baik, orang dia mati, kebaikan tak mati. Ada ke tak ada? Lagu mana contoh? Contoh dia lagu mana? Kena gila-gila jawab sekali alik sekali baru sedap. Mana ayah kita? Dia mati, kebaikan tak mati. Itu manusia bahagia. Lagu mana contoh? Silakan. Syed mati tapi jasa-jasa dia ada banyak. Itulah dia mati tapi jasa dia tak mati. Itu contoh bahagia. Kalau orang lain tak syekh. Pok kita ni, pok al-faqih ila Allah belakang ni. Lagu mana? Nak ayah nak jawab sini. Silakan. Dia mati, dia tinggal kebaikan. Contohnya kita buat masjid, kita buat balasah, kita pergi buat pondok wakaf situ. Bila dia mati, masjid orang guna. Quran yang kita beli wakaf di masjid ni, orang baca. Apa lagi ada? Semua kebaikan yang kita buat tadi tak mati, sebab pahala dia berjalan. Kita duduk dalam kubur seorang, tapi pahala duduk masuk. Istilah orang zaman lalu ni, dia panggil account masih berjalan. Orang sini panggil account tak? Duit masuk dalam bank tu. Account. Nak ke tak sok kita account berjalan? Carilah amalan-amalan yang boleh memberi kebaikan kepada kita lepas kita tidak ada. Manusia yang celaka, na'udzubillah. Ini sebalik pula. Manusia yang celaka, dia mati, kejahatan tak mati. Ini takut kita. Dia fitnah pada orang. Fitnah ni orang akan sambung menyambung ni. Zaman kita hari ni fitnah, dia tulis dalam Facebook, dia tulis dalam WhatsApp, dia buat gambar-gambar, kartun, lukis, poster, pakoh muka orang, tulis fitnah. Jadi kalau dia mati pun orang duk percaya lagi ke cerita dia, maknanya dosa dia tak mati. Itu manusia celaka, tuannya mati, dosa tak mati. Jadi kita hati-hatilah para jemaah sekalian supaya kita duduk di situ. Maka inilah kita mengatakan kelazatan iman itu apabila kita boleh melakukan ibadat yang kita rasa mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana contoh yang dekat dengan dalam Quran. Allah Taala sebut contoh bagaimana ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun, dia masuk Islam berapa hari? Ahli sihir Fir'aun masuk Islam berapa hari? Berapa hari masuk Islam? Sepagi ya. Dia mari berjumpa dengan Nabi Musa AS pagi tu. Tanya lagi Fir'aun, a'illa lana la ajran, kita ada balas kau? Ada bajet kau berapa hariah nak beri ni kalau kita benar lawan Musa ni? Pagi tu Fir'aun kata jangan duk takut lah, innakum laminal muqarrabin, mu akan jadi orang rapat istana, jangan takut. Masuk lawan. Dia tanya Musa, mu nak capok dulu ke kami capok dulu tali? Musa kata capok lah. Akhirnya ni tidak gaduh, selu-selu tak belorak kata orang tak. Capok habis tali. Sekali Nabi Musa capok tokak dia, perau jadi ular besar, dia serung habis tali. Orang sihir dia tahu, sama-sama sihir tak makan gu. Macam mana ular Musa boleh makan ular kita? Tak boleh.
Maka dia tahu ular Musa ni bukan sihir, iaitulah mukjizat Nabi Musa AS. Mereka ketika itu dia mengisytiharkan amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman dengan Tuhan Musa dengan Tuhan Harun. Habis kita. Oh, melompat Firaun. Kata orang gila tambak Firaun gitu. Gila tambak kau macam ni, hok melompat tak dengar kata orang. Marah dia. Nak ambil tindakan, nak potong tangan, potong kaki. Ali saya ada peduli dengan Firaun. Ada takut? Tak takut. Faqdi ma anta qad. Firaun membuatlah menawak gapo apa. Itu dia panggil zaqat ta'mal iman. Sebab apa? Sebab iman telah sebati dalam jiwa dia. Walaupun kalau kita nak kata dia ni, kalau zaman kita hari ni orang masuk Islam pagi tadi, tengah hari ni kena ujian, orang panggil mu'allah lagi. Tidak mu'allah. Ni sini berapa tahun mu'allah? Dia alik sebelah petani ni kita panggil dia. Berapa tahun mu'allah? Pak mati mu'allah lagi tak? Siapa dia mati tu? Mu'allah. Dia masuk Islam bila? Bercucu dah Islam. Anak cucu dia apa Islam? Mu'allah juga. Mu'allah ni orang masuk Islam ya. Tak boleh dah. Anak di Malaysia kita ada persatuan nama dia Perkim. Persatuan untuk saudara baru ni. Tahu kita mesyuarat kita bincang nak letak tarikh mu'allah ni berapa tempoh. Tak jadi. Ada ustaz-ustaz penceramah masyhur di Malaysia dah masuk TV semacam. Siapa dia itu? Mu'allah. Tak nak kata apa. Maknanya kalau kita nak kata ahli sihir Firaun tadi bertaraf mu'allah, tapi iman dia sudah zaqat ta'mal iman, dia sudah merasai keimanan sebab dia yakin Allah sebagai Tuhan. Dia kata faqdima anta qadin. Firaun membuatlah nak buat apa-apa, aku tak peduli. Allahu akbar. Ini baik panjang teh. Kita terus lagi yang kedua. Sebab yang kedua untuk mendapat ketenangan dalam hidup kita ni, dia panggil kita yakin dengan apa yang dipilih oleh Allah kepada kita. Tafwidul amri lillah. Kita serah kepada Allah Ta'ala apa yang dia pilih. Kalau nak kira hak kita pilih mungkin lagu lain, tapi hak Allah Ta'ala pilih lain. Pasal itulah dah dipanggil beriman dengan qada dengan qadar. Beriman dengan takdir Allah SWT ini termasuk dalam rukun iman. Rukun iman kita ada berapa? 6 perkara. Salah satu daripadanya al-imanu bil qada'i wal qadar. Kita beriman dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa ujian, kita balik kepada takdir Allah. Ana banyak baca tulisan pendakwah-pendakwah di zaman Covid. Sini panggil Covid ke panggil Corona? Oh sini masa zaman Covid 19. Sama juga deh. Sebab seluruh dunia ada Covid ni. Dia tulis la yaghni al-hazar min al-qadar. Tidak terlepas walaupun kita berhati-hati pakai pelitup muka 24 jam, tak sapu dengan orang, tak salah dengan orang, tapi kalau Covid mari, kena ke tak kena? Kena. Ustaz tu kata, Syekh ni dekat dia nak mati, dia masuk dalam hospital kena Covid, dia tulis la yaghni al-hazar min al-qadar. Berhati-hati setara mana pun dia takdir Allah Taala kena. Lepas pada tu beberapa hari mati dia, rahimahullah taala. Maknanya kita kena balik kepada hadis yang diajar oleh Nabi sallallahu kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi kata, kalau seluruh dunia ni berkumpul nak beri kebaikan kepada kamu, tapi kalau Tuhan tak beri, siapa kata siapa? Tak siapa. Seluruh dunia berkumpul nak beri mudarat kepada kamu, kalau Tuhan kata tak kena. Itu dia panggil takdir Allah SWT. Kita tahu. Cuma kitanya kena usaha jadi baik. Kita kena usaha jadi baik. Sebab kita tahu takdir Allah SWT. Kita tak boleh berhujah dengan takdir apabila berlakunya sesuatu benda yang tak baik. Tak boleh. Kenapa awak pukul dia? Takdir Allah Ta'ala. Orang ni mencuri contohnya, kena takak ke polis. Polis ambil pergi kepala dia. Polis tanya, "Apa mencuri?" Tuan jangan marah, ini takdir Allah. Boleh ke lagu tu? Polis duduk dia bui sebutir atas muka tu.
Apa tumbuk aku? Takdir Allah. Katakan. Boleh pakai lah kita kan? Main takdir lagi ni pak cukup lagi kita ni. Tak. Jadi tak boleh guna takdir dalam perkara yang kita tidak tahu. Dalam perkara maksiat tak boleh takdir. Apa membuat benda maksiat? Takdir tu tak. Bila kita tahu benda ni takdir Allah SWT, benda-benda tu berlaku. Kita usaha tak si kena bersibah. Kita berusaha nak jadi nak apa yang terbaik. Usaha tu usaha ni tapi tak dapat. Maka kita kata itulah takdir Allah SWT yang kita kena terima. Ketika itulah barulah kita boleh tenang hidup. Tuan-tuan kena ingat, para ulama mengatakan hikmah di balik musibah ni kita tak tahu kecuali setelah beberapa lama. Tak tahu. Ada orang 5 tahun baru dia sedar. Ada orang 10 tahun baru dia tahu. Ada orang lepas pada tu baru tahu. Seorang ahli perniagaan ni dia frah sebab perniagaan dia tak jadi. Kawan-kawan dia buat orang lain jadi, dia tak jadi. Banyak tahun lah. Lama-lama Allah SWT buyak rezeki lain dia. Rezeki tadi tak masuk. Dan kawan-kawan dia hak masuk, semuanya kena tipu belaka. Barulah dia sujud syukur. Dia kata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua perkara. Sebab apa? Kalau aku masuk, sekali aku kena tipu. Berapa tahu? 5 tahun, 6 tahun kemudian baru dia dapat. Jadi kita hari ni para jemaah sekalian, takdir Allah SWT, hikmat di sebalik takdir kita tak boleh nak tahu. Kadang-kadang lepas 10 tahun baru tahu. Apa contohnya anak kita ni, kita nak suruh jadi orang pandai lah dah, atas sekolah paling bijak sekali. Kemudian kita nak suruh jadi driver kapal terbang, dia nya jadi driver basikal. Nak katih basikal kuat pergi masjid bedok. Jangan marah dah kalau ada kelak katih basikal ni, contoh ya ni, jangan marah. Setengah orang dah tahu ustaz tajuk lain lah. Contoh-contoh ni dah. Allahu Akbar. Mula-mula anak mari terkejut. Pergi tepi laut tu, sahabat kita kata sini tempat orang Malaysia, mari tengok perut kapal terbang. Mana dah? Patung nama. Banton. Dia orang Malaysia kata buat malu okey. Mari tengok perut kapal. Apa tak ada kapal terbang pak kita. Nak kata apa ni? Minta maaf lah tuan-tuan kalau nya mari tu biarlah. Dia panggil healing ni suka-suka ya, tak ada apa. Nak kata mari tengok auto basin ni nah. Kita baru tahu. Baik. Jadi kita tidak tahu, bila kita usaha-usaha tak dapat, maka itulah kita kembali kepada takdir Allah SWT, insya-Allah kita akan tenang. Orang Arab kata al khairu makhtarahullah, yang terbaik itu apa yang Allah Taala pilih. Tapi jangan hujah takdir. Ni setengah orang ni kata, kenapa tak pergi Mekah lagi? Tak siapa suruh. Mu daftar ke dah naik haji? Tak. Siapa suruh bila tak nak panggil apa? Kalau di Malaysia dipanggil tabung haji. Sini panggil apa? Ni hok kata nak pergi haji, daftar naik haji ni, dia panggil apa sini? Tabung haji. Ada tabung haji juga dia. Tak pergi daftar dengan tabung haji, pada naik haji. Payahlah. Tunggu kumpayaku tu ataburak mari ambil. Tak. Sama juga anak-anak muda ni. Orang suruh cari bini, tak saya cari. Apa? Tak siapa jodoh. Siapa jodoh apa? Orang tunjuk anak orang tak si belaka. Mana nak siapa jodoh? Tak. Ni. Orang tunjuk hak comel ambil lah. Dia dua, jangan duduk milih banyak kak. 2 syarat ya kita nak kahwin. Yang pertama orang tino, yang kedua jauh. Habis cerita. Baik, boleh. Nampak duk pakat tengok ke guru dia tu. Kita berhenti sekat tu dulu. Tulis sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga, kita kena hubung yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Hubung yang kita rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam iza hazabahu amrun faza'a ila salah. Nabi kita bila ada kes apa-apa yang dia serah berat, dia pergi semaya. Manusia ini bila ada kes tak semaya. Tak solat. Tak usah kata apa, bukan kes berat pun. Buat majlis kahwin anak ya. Allahnya telefon ustaz, tak boleh jamak besok. Kata nak pergi luar, nak jamak kenduri. Tak tahu takut ada. Takut Ustaz Aziz ada fatwa sini, boleh jamak kenduri, boleh ke? Nak kita tak? Dia kata kenduri ni siapa tak boleh semaya nak kok. Setara mana sibuk dah ni, berapa juta orangnya panggil. Nah. Orang hak mari pun nak solat juga. Jadi kita kata kadang-kadang tu contoh kecil lah. Hak besar sikit anak duk perhati tengok di antara tempat orang boleh lesen tak semaya ketika dia masuk hospital. Ya ke tak ya?
Bila masuk hospital, dia tanya. Anak pernah buat kursus. Dia panggil hospital mesra ibadat. Kalau di tempat kita ada satu program, dia panggil hospital mesra ibadat, mana kita kursus kepada jururawat. Jururawat ni orang panggil misi, bahagian jawab rawatan ni, kita ajar ke dia supaya dia ajar orang honok semaya lagu mana solat orang sakit. Orang sakit ni yang pertama sekali nak ambil wuduk lah. Nak ambil wuduk mana wayar ada sini. Nak ambil wuduk mana balut sini. Kalau balut atas kau tahu wuduk, tangan, muka, kaki ni. Ni kena ajar cara-cara ambil wuduk, cara-cara tayamum, cara-cara sapu atas balutan, ajar. Jadi sudah ajar, kita masuk dalam wak. Dia kata hok ni semaya kali ni macam ni nampak duk pegang tasbih kuat. Jadi sahabat kita ni kita tanya, makcik berapa hari dah duduk hospital? 2 minggu dah. Oh lama 2 minggu ni. Lepas tu duduk baca ke apa tu? Dia kata baca, ingat keluar Allah ya, baca. Ingat 3 ku, ingat ayat kursi, ingat beberapa ayat dia ingat, dia baca. Semaya senyap, tak apa nak jawab. Dia kata sekak masuk 2 minggu ni tak maya lagi. Kita kata hok ni hok paling jurus sekali kita nampak ni, moga dia pegang tasbih. Rupanya dia kira pegang tasbih tu cukup dah tak semaya. Pasal sakit. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, sakit boleh buka puasa, tapi tak dia berhenti semaya. Tak ada mazhab berhenti semaya sakit. Ini. Sedangkan Nabi kita ajar, iza hazabahu amrun faza' ila salah. Nabi kita salah bila mari benda-benda yang berat, Nabi kita akan gimana? Semaya. Jadi kita kena letak orang yang insya-Allah orang boleh solat ketika dia susah, ketika dia diuji oleh Allah SWT, itulah di antara orang yang baik, orang yang mantap imannya, orang yang dapat ketenangan insya-Allah. Jadi kita cuba usaha. Sehingga Nabi kata, al-ibadatu fil harji kahajratin ilai. Orang boleh beribadat ketika huru-hara. Huru-hara tsunami ke, huru-hara banjir ke, huru-hara berapa dia huru-hara, dia boleh beribadat. Pahala dia seperti hijrah kepada Nabi di Madinah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi hidup dulu. Pasal waktu tu lah orang lari, waktu tu lah orang tak salat. Jadi tiba-tiba ada orang boleh salat, kita kata nak mencari ketenangan para jemaah sekalian, bahawa kita kena tenang, kita dekatkan hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu yang paling baik. Baik, yang keempat, kita kena ingat bahawa setiap ujian akan berakhir dengan kesenangan. Ambil mana dalil? Dalil ni ayat kita duk baca, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Tuhan ulang. Kesusahan itu akan mari mudah, payah itu akan mari senang. Sehingga ulama tafsir kata al-usru, payah itu 2 kali, semuanya diguna dengan makrifah. Al-usr mana satu benda ya payah. Tapi al-yusr, yusra 2 kali, semuanya dia panggil nakirah li tadullu ala tikrar. Maknanya mudah tu akan mari ke mana-mana pun. Pasal itulah kata di orang, siapa dia susah, baca ayat yang memberi ketenangan kepada dia. Mana ada orang susah yang Allah Ta'ala tidak dapat ketenangan, kita mengatakan insya-Allah, kita ingat bahawa senang tu, susah itu akan berakhir juga insya-Allah. Ada orang tak berakhir pun Ustaz. Kata mana boleh tak berakhir? Mesti berakhir. Dok, dia kata sakit mati. Mati tu berakhir dah lah tu. Kau tak kira berakhir mati. Berakhir orang sakit kuat, habis hospital, habis dipanggil kemo. Kemo ni pasal ni orang sakit ni kan, dipanggil kemo. Kau sini panggil ke apa? Kemo juga. Kemo. Baru ni ada saya, keluarga kita orang Arab mati, dia tulis al-kimawi, dia tulis ku Arab. Kita duduk mikir mengapa dia bahasa, rupanya dia tambah alif la tu jadi Arab, al-kimo. Saya kata mudah dia jadi al-kimo, dia tulis. Sudah kimo mati, kita kata mati itu berakhirlah sakit dia. Sebab itulah Nabi bila tengok mayat, Nabi kata mustarihun wa mustarah minhu. Mayat lalu Nabi kata mustarih, mustarah minhu. Bila orang itu mati, 2 keadaan. Sama ada dia berehat ataupun orang lain rehat daripada dia. Maknanya kalau orang ni orang baik, dia sakit,
habis hospital dah pergi. Lepas bila dia mati, rehatlah dia daripada kesakitan. Nah, pasal itulah orang zaman kita ini, dia suka benar tulis. Tengok kalau orang mati, dia tulis semoga tenang di sana. Nah, tulis kalau orang Islam tak apa, dengan orang bukan Islam pun tenang di sana juga. Nak tenang kerana dia tidak Islam. Jangan duk tulis kat segala benda. Pasal orang putih tulis, dia tulis juga. Kita ni dia ke atas orang putih. Kalau orang putih tulis, jadi lalu. Kalau puas kita tulis ni tak kat royak, tak dengar-dengar. Kena jadi orang putih juga kita nak buat pasal. Pasal tu lah ni orang suka panggil orang putih tapi orang Islam. Oh, dia mau kacau Inggeris ni, ramai orang minat. Pasal dia kagum kacau orang putih. Jadi tak pendakwah kita ni kena kacau orang putih. Yang kelima, kita kena banyak zikir dan baca Al-Quran. Allahu Akbar. Zikir kita ni dalam kitab ni ana letak, ana ringkas sebenarnya, ringkas daripada hak panjang, daripada mak surat kita perringkas. Pasal masyarakat kita ni kalau tengok panjang dia tak baca selalu. Kalau tengok pendek berani teruk kata orang. Nah, pendek dah boleh baca. Itu dipanggil ilmu psikologi. Jadi kita kena baca petang, zikir pagi, zikir nak tidur, zikir lepas solat, semua kena baca. Dan satu lagi dia panggil zikir ikut pergerakan. Kita ni kadang-kadang Allah Ta'ala suruh buat apa ni, uzkurullaha zikran katsira. Mu kena zikir banyak. Banyak mana kita nak zikir? Banyak mana kita nak zikir? Jadi para ulama mengatakan, di antaranya Abu Amr bin Salah rahimahullah, dia kata bila kita boleh berzikir ikut pergerakan, ada sebuah buku Arab nama dia Hisnul Muslim, perisai Muslim. Ada terjemah ke bahasa Thailand? Ada terjemah perisai Muslim. Ada terjemah ke sini? Perisai Muslim. Ustaz kita sini ada. Kau tak dengar? Ini Ustaz Ahmad. Ada terjemah ke perisai Muslim ke bahasa Thai? Lebih kurang lah tu. Nah, kalau nak bahasa Melayu ada. Tuan-tuan boleh ambil yang anak terjemah tu. Tapi PDF lah. Kalau nak hak cetak kena mari semula pula lah. PDF. Dalam tu zikir daripada bangun tidur sampai kita tidur semula. Daripada bangun tidur sampai tidur pula. Maknanya semua zikir ada. Bangun tidur baca, nak pergi ke tandah baca, nak pakai baju baca, nak keluar rumah baca, nak pergi masjid baca, naik kereta baca. Kata di Syekh Ibn Salah rahimahullah ta'ala, kalau mau boleh semua pergerakan kamu ada zikir, termasuk dalam az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, sudah masuk orang yang berzikir banyak, laki-laki dan perempuan, kita kata alhamdulillah. Tak payah pergi tapau dalam gua, tak payah. Sini kalau orang nak tapau, dia pergi tapau gua mana? Tak ada. Atas bukit? Oh, tak ada sini. Pak kita banyak bukit. Gua tempurung lah, gua ni pakai masuk dalam tu lah. Macam-macam ada. Tak usah pelik-pelik tuan-tuan. Di antara ilmu yang paling besar sekali yang menenangkan jiwa kita, zikir. Allah Ta'ala bagi jaminan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kamu berzikir, hati kita tenang, insya-Allah. Tapi berzikir biar kita faham lah, biar kita tahu makna gapo hak kita baca. Yang kalau berzikir tak tahu gapo, nak tenang lagu mana? Dia berzikir pun tak tenang dah. Duk main ya dah tak? Baru ni ada seorang ustaz di pondok. Dia kata ada orang mari zikir sampai cabut serban. Orang pakai serban ni naik motosikal tak cabut. Tapi dia berzikir pusing kepala sampai cabut serban. Kau nak kata apa? Kata zikir apa ni? Sampai cabut serban dia buat zikir ni. Macam-macam zikir ada. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, macam mana kita nak tenang, cara zikir pun salah. Tak? Kita nak tenang, kita zikir apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah zikir yang paling tenang sekali, yang paling mudah sekali kita nak amal, insya-Allah. Dan satu lagi zikir yang paling besar, yang paling utama, baca Quran. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Jadi kita beramal dengan kalamullah, itulah amalan yang paling afdal, yang paling mulia biiznillah azza wa jalla. Yang keenam, kita kena menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, insya-Allah dia ada ketenangan dalam jiwa dia.
Tapi kalau tak mengaji, payahlah nak tenang. Macam mana kita nak tahu? Nah, ilmu kita nak tentang apa? Tentang iman kepada Allah SWT, tentang cinta Nabi SAW, tentang cerita, kita baca cerita-cerita orang soleh, bagaimana orang zaman dulu kena gergaji kepala, bagaimana Nabi sendiri kena cekik ke Pok Abu Jahal, geng-geng Pok Abu di Mekah. Bagaimana para, jadi dengan kita belajar ilmu, kita tengok, insya-Allah akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa kita biiznillah azza wa jalla. Yang ketujuh kita kena, dia panggil ada al-huquq, kita kena tunaikan hak-hak. Apa dia hak? Yang pertama sekali hak Allah azza wa jalla. Hak Allah itu yang paling pertama. Yang kedua kita kena tunaikan hak manusia. Kita ni kadang-kadang bila kita insaf, ni ramai orang tanya soalan, ustaz macam mana saya ni hidup tak tenang. Kata pasal apa mu tak tenang? Waktu dia hijau dulu, dia muda dulu, dia ambil bagi orang tu, ambil bagi orang ni, ambil orang ni tak payah, ambil orang ni tak atas, butang orang tak payah. Sekarang ni dia mula mencari hidayah, orang mencari ketenangan. Ketika itu dia mikir lagu mana nak buat, nak bayar balik hak orang. Jangan mau payah ni hak orang. Jadi para jemaah sekalian, itulah yang kita kena. Hak manusia sukar, hak Allah Ta'ala lebih mudah. Dengan kita bertaubat, kita istighfar, kita minta ampun pada Allah Ta'ala, dengan kita teriak, kita tangis pada waktu malam, insya-Allah Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tapi hukukun nas, hak manusia, ayah. Nabi kata, kita ambil tanah orang ni, batu duduk sini tak, kita galih tak, sejeka, shibran, sejeka, Allah Ta'ala akan gulung 7 lapis bumi campur atas kepala hari itu di akhirat esok. Allah sejeka ya, sejeka pun kena tunai, jangan duk ambil hak orang. Jadi itu di antara benda-benda yang susah. Sebab bila orang ni tak tunai hak, bila di akhir hayat dia akan peras, dia akan kecewa, dia akan takut. Sebab apa dia takut? Dia tahu dia bersalah dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika itulah para jemaah sekalian, dia dalam keadaan terumbang-ambing yang cukup berbahaya. Yang ke-8, mana habis itu? Al-ihsan ila nas, kita kena buat baik orang, buat baik pada orang. Kita ni bila buat baik pada orang sayang tak sayang kita? Sayang. Bila orang sayang kepada kita, kita sayang tak sayang kepada orang buat baik kita, sayang tak sayang? Lagu mana tanda kita sayang ke dia? Ni soalan ni, tuan-tuan tolong jawab. Le ni orang hak paling kita sayang atas dunia ni, siapa dia? Dalam hidup kita lah, dalam hidup, dalam agama mestilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Tapi dalam kehidupan kita ni, orang yang paling kita sayang sekali siapa dia? Mak ayah kita, ibu bapa kita. Le ni kita buat apa ke dia? Ayah kita hidup, ayah kita mati, lain. Hak hidup kita hormat pada dia, kita bagi kasih sayang pada dia, kita tolong dia, kita jaga dia, khidmat. Kalau sudah mati lah kau nak buat, masih lagi ada khidmat. Nabi kata doa kepada dia, istighfar kepada dia, pagi petang siang malam. Setiap kali kita doa, Rabbi ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunkan dosa aku, dua ibu bapa aku. Jangan duduk main doa ke ayah pun tak ingat. Ingat ke tak ingat? Ingat ustaz. Kalau ingat nak tanya, hari ni berapa kali dah doa ke ayah mak? Jawab dia, tak jangan jawab mulut, entah dah orang. Kalau supaya tidak terlalai, kita masuk lalu dalam doa kita lepas solat, Rabbi ghafirli wali walidayya. Dua patah tu kita telah menunaikan hak kita kepada ibu bapa. Kita kata alhamdulillah. Baiklah, mana buat baik kepada manusia ni, Allah itu banyak. Kita ni kadang-kadang nak doa ke orang pun malah dah. Sedangkan Nabi kata, mana-mana orang yang berdoa kepada saudara dia, kita doa pada saudara kita, dia tak tahu pun kita doa kepada dia, utuh tak utuh? Pasal apa utuh? Kita doa kepada orang, pasal apa utuh? Sebab malaikat aminkan doa kita. Malaikat tu amin, dia kata amin walaka bimislin. Malaikat kata amin, mu boleh juga sepuh mu minta. Hanya kalau kita minta orang itu sihat, malaikat amin pada kita sihat.
Kita minta Allah Ta'ala beri rezeki pada dia, malaikat amin pada rezeki pada kita. Nak dengar cerita kau tak sih? Cerita orang berdoa kepada saing dia. Dia ni dekat nak buka puasa. Dengar cerita ni, lepas tu kita habis cerita ni, kita putih. Dekat nak buka puasa, bini dia mari macam-macam makan ni. Kuih lagi lah, macam-macam. Allah dia kata sukanya ada isteri. Betul lah kawan dia tak ada bini, saya tak ada bini, dia pun berdoa, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah beri doa ke bini beri isteri ke saya aku tu, saya dia buka puasa sore. Dengar lagu tu, bini dia hodok gori ke punggah mari bawa senduk mari, jangan doa. Tu laki kata apa awak ni, bukan doa saya, doa kau orang tu, saya kita tu tak boleh. Rupanya bini dia dengar dah, ustaz royak, kalau kita doa kau orang, malaikat amin. Payah juga hak ni dah. Hak ni ya setengah orang ni tak siap bagi bini pak kuliah ni kini. Nyo panda agak payah lah kitanya kata dah. Ya sudah lah. Doa ya lah dia kata hak ni tak sah. Hak doa lain tak apa, jadi hak bak ni tak sah. Hanya payah. Baiklah para jemaah sekalian. Jadi kita doa. Sayang kepada kawan tak payah cerita. Doa ya kepada dia. Kita doa kepada orang tak akan rugi tuan-tuan. Sebab apa tak rugi? Sebab setiap kali doa malaikat mari amin walaka bimisli. Amin mu boleh sepuluh orang itu. Tapi pasal apa kita tak sedih doa ke saya? Kalau doa pun royak. Sudah doa tak ada, sudah doa WhatsApp dah. Aku doa kamu saat ni. Oh Allah lah. Buat nak royak dah. Kita suruh malaikat tolong aminkan kita. Ini bagi balik. Baiklah yang ke-9. Sirqud doa. Kita kena, bila kita berdoa, kita kena ikhlaskan doa kita kepada Allah, minta sengoti. Pada tu orang tanya tuan guru, tuan bapa, dia kata tuan syekh, mana kau doa yang mustajab, yang paling mustajab? Mana? Nak royak mana kita? Royak Mekah, royak atas Bukit Jabal Rahmah, habisnya pakat wakah naik. Allah, Bukit Jabal Rahmah lah ni, kalau tuan-tuan naik, tepat tulis nama atas batu nama dia. Dia tulis belakang atas tu. Tulis lah tu, ikat kain, ikat batu ada belakang. Jadi kata para ulama, tempat yang mustajab doa min qalbin khashi'in muttar. Bila orang tu berhajat, bila orang tu nak sungguh berhajat sungguh, ketika dia berdoa tu, dia berdoa daripada hati dia, bukan doa daripada mulut dia. Ini mustajab. Jadi kita kena ingatlah. Yang ni pasal kita nak doa, kita kena doa banyak-banyak kepada Allah SWT, minta Allah Ta'ala hilangkan penyakit kita, hilangkan duka cita kita, hilangkan segala perkara yang tidak baik yang berlaku kepada kita. Ketika itu insya-Allah Allah Ta'ala akan beri kepada kita bahawa Allah Ta'ala perkenankan doa. Lah kita suruh orang doa, orang tu doa atas dia. Sebab itulah nak duk perhati tengok pasal apa afdal kita solat jenazah ni, afdal keluarga dia jadi imam. Kalau boleh anak dia sendiri jadi imam, cucu dia jadi imam. Sebab orang kehilangan ibu, kehilangan ayah, kehilangan tok ya, bila dia doa, dia berasa apa perasaan dia? Ya Allah, tok aku mati. Tak teriak. Kita hak tok imam biasa ni, mungkin tidak worry kita, tak kenal pula. Allahu akbar. Apakah sudah 4 kali takbir sudah? Air mata setitik tak turun. Jadi itu dia panggil hikmat. Baiklah yang terakhir, para jemaah sekalian yang terakhir, kita kena tahu bahawa semua ujian itu mukaffiratiz dzunub. Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Jadi bila kita tahu lagu ni, tenanglah kita. Apa tu hai uji aku ni? Ni ada seorang budak perempuan dia telefon kan tengah malam. Dia kata, Ustaz, saya mau tanya. Kita kata biasanya kalau telefon awal-awal ni tak ada masalah. Hak telefon lepas pada pukul 11 tengah malam, hak tu hak balah dengan bini. Tu penat. Tak tahu lah. Dia telefon, dia tu Ustaz, saya saat ni salah pergi kata cakap bini. Kata tak ada kerja ni. Dia panggil telefon larut malam. Tu cara kau balas dengan bini. Kita tak jawab tu. Kata mu kena pergi jabat agama esok. Main balas-balas kata ustaz suruh jawab. Mana boleh jawab dalam telefon? Dah. Dia tanya saat ni, dia kata pasal apa tu yang buat dia begini? Kata dah, warna pelik mu ni. Dia kata dalam adik-beradik dia berapa orang dia sebut adik-beradik?
Dia hak paling jauh sekali, hak jaga solat, tutup aurat, tapi dia hak paling sakit sekali, paling hak gedebe-gedebe tu. Hak tak dengar kata tu. Nak semaya pun dok tutup aurat dok, hak tu segar belaka. Pasal apa tu awak dia gini? Payah juga nak cerita ni. Panjang pula kita ceramahnya. Tajuk sana ni kita kena ingat bahawa Allah uji manusia ni, Tuhan uji dua sebab. Tanda tuan-tuan, ini soalan terakhir. Manusia ni Tuhan uji dua sebab. Sebab yang pertama, kalau dia orang baik, Allah nak angkat darjat. Orang yang paling kuat diuji siapa? Orang yang paling kuat kena uji dalam dunia ni siapa? Nabi SAW. Sehingga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha kata, aku tidak heran tengok orang lain mati senang bila aku tengok Rasulullah SAW sakit ketika nak wafat. Nabi kita tengah nak wafat, pengsan, sedar-sedar dia ambil air basuh sapu muka. Nabi kata, Allah Ta'ala diambil kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma apa ni, innalil mauti lasakarat. Nabi kata mati itu sakit. Pengsan, sedar, sapu muka pula, tanya pula solat dah kedok lagi. Maknanya sakit yang begitu kuat. Sebab apa? Sebab Allah nak angkat darjat. Ni setengah orang ni dak celupa mulut, tengok orang baik-baik rumah dia kena musibah, bahasa kakak tak payah zakat tu berkali. Ni nyakit kan. Dia mudah benar tuduh orang. Rasa dia tu tak payah zakat tu, rumah dia terbakar. Tak. Rumah dia tergelar air tu ada tu kayu hok buat daripada ambil hok tanah orang ke apa. Dia tuduh kan maksud. Kita kena bersikap positif, bersikap juru husnuzan. Allah nak angkat darjat. Tapi kalau dia tak baik, Allah nak suruh dia sedar. Mungkin dengan sebab apa? Dengan sebab kita ni diuji oleh Allah Taala, kita pun sedar. Mudah-mudahan 10 perkara ini insya-Allah menjadi garis panduan kepada kita biiznillah azza wa jalla. Karena itulah yang terakhir sekali, seorang ulama salaf ni, orang kita tanya dia kata pasal apa kat tuan kita ni tak suka mati? Tak suka mati ni. Ma baluna nakrahul maut. Pasal apa kita tak suka mati? Syekh kata li annakum ammartumud dunya wa kharrabtumul akhirah. Sebab mu duk bina dunia, punuh akhirat. Jadi tak maulah kita nak jaga hak kita duk bina ni, hak kita punuh tak sih. Jadi hari ni buat para jemaah sekalian, insya-Allah kita nak bina akhirat kita, dunia hanya menjadi jambatan untuk ke akhirat insya-Allah. Jadi tamatlah kita. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekarang ni kita nak tanya soalan. Nah, siapa dia boleh jawab, boleh ambil hadiah ni. Tunggu bentar dah. Soalan tak tanya. Mula-mula kita ceramah tadi, berapakah jenis hidayah? Nah, dah jawab dah. Yang pertama, hak pertama boleh dua ya? Ambil lah, dua pun tak apa, ambil. Silakan ambil. Boleh, pasal dia jawab cepat. Baik, soalan yang kedua, salah. Orang yang paling berhak menerima hidayah, kalau kira dengan otak kita lah, dalam dunia ni, siapa dia? Angkat tangan jawab. Kan, tolong. Jauh nak bagi. Barakallahu fiik. Banyak patut dah pasal tadi jawab dah sebenarnya. Baik, soalan yang ketiga. 10 perkara yang menjadi sebab untuk hilangkan kita daripada stres ataupun serabut dengan musibah ni. Sebut dua ya. Silakan. Baca kertas dah pula. Dua yang ambil dua dulu. Satu kita bertemu Muslim. Kedua orang Islam. Ya. Dua. Yang kedua kita berzikir kepada Tuhan. Alhamdulillah. Baik, boleh ambil hadiah. Baik, siapa nak tambah lagi? Dalam 10 perkara ni siapa nak tambah? Tambah dua lagi. Silakan. Dua lagi nak jawab ni. Ni ayah kita. Tak sih. Baiklah. Orang yang kena ujian, kena musibah, sebab apa? Apakah hikmah di sebalik musibah? Nak kerja. Boleh orang lain lah pula.
Oh, okey. Kita nak ikut kan pula. Siapa dia lagi? Silakan. Ini. Yang pertama angkat darjat, yang kedua nak susdar. Baik, terima. Alhamdulillah tamatlah kita. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Al-Fadhil Datuk Dr. Abdul Basit yang menyampaikan kepada kita sebab-sebab atau perkara-perkara yang menyenangkan kita, yang membahagiakan kita supaya tidak jadi stres dan disiapkan ataupun hak Malaysia bagi tak kriak atau kriak Malaysia bagi kata kriak kriak insya-Allah. Jadi antara yang mudahnya ingat pada Allah, baca Quran ingat pada Allah dah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Baca Quran ingat pada Allah, semaya beribadat, banyak baca azkar, banyak baca doa, banyak insya-Allah benda tu akan